Episod Mat Stats kali ini kita akan membincangkan Thiago Alcantara, pembelian baru pasukan Liverpool. Bagaimana beliau akan digunakan oleh Jurgen Klopp dalam sistem Liverpool, dan kita juga akan melihat statistik-statistik dan juga info menarik tentang pemain yang baru saja tiba di Liverpool dari Bayern Munich, Thiago Alcantara. Mendekat, tapi jiwa masih berlegar, ibarat seorang saudagar yang mengejar sejarah silamnya telah pun dibubar. Jadi Thiago Alcantara telah pun melakukan debut untuk pasukan Liverpool minggu lepas apabila digunakan sebagai pemain gantian menentang Chelsea. Beraksi dalam 45 minit tersebut, Thiago Alcantara telah pun mencatat 75 hantaran, 75 passes dalam 45 minit, sekaligus memecahkan rekod Premier League untuk jumlah hantaran yang dilakukan dalam tempoh masa 45 minit oleh seseorang pemain. For Thiago, because it was now again even without training against 10 men, he's then pretty much the perfect player on that position, I would say, because he just wants to do so. Everything he did today was completely natural. It was not all perfect, but it was natural. So the passes he tries to play from there are natural, and so that's good. Ada dua statistik penting untuk kita melihat situasi ini. Statistik pertama, jumlah passing yang dilakukan setiap 90 minit secara purata. Thiago Alcantara musim lepas bersama Bayern Munich melakukan 82.7 passing per 90 minutes. 82 passes, 82 hantaran setiap 90 minit. Kita bandingkan dengan Naby Keita, pemain tengah Liverpool yang berada di tangga kedua, dengan 66 hantaran setiap 90 minit. Jurang tersebut agak besar. Tetapi ada satu lagi statistik yang juga perlu kita lihat, iaitu passing accuracy. Sepanjang sejarah Bundesliga, Thiago Alcantara mempunyai passing accuracy paling tinggi secara purata, 91% sepanjang 5 musim lepas. Tetapi khas untuk musim lepas, Thiago Alcantara mempunyai passing accuracy 90.48. Tidaklah begitu jauh dari 91. Cuma Gini Wijnaldum mempunyai accuracy yang lagi tinggi khas untuk musim lepas, iaitu 90.83. Jadi apa yang kita tahu setakat ini, Thiago adalah pemain yang cukup comfortable melakukan hantaran, dan itu adalah kualiti utama beliau, banyak melakukan hantaran. Tetapi di Liverpool, di bahagian tengah, lebih Jurgen Klopp memerlukan enjin, 3 pemain yang menjadi enjin pasukan, yang banyak melakukan larian dan banyak melakukan blocks, interception dan juga ball recoveries. Thiago Alcantara juga melakukan 10 ball recovery secara purata setiap 90 minit. Jika kita bandingkan dengan pemain Liverpool yang lain, ada perbezaan. Naby Keita di tangga kedua, Henderson di tangga ketiga, dan Gini Wijnaldum di tangga 5.8 ball recoveries setiap 90 minit. Statistik kedua yang perlu kita lihat adalah jumlah interception yang dilakukan setiap 90 minit. Sekali lagi, Thiago Alcantara mempunyai jumlah yang paling tinggi, iaitu 2.3 interceptions per 90 minit. Jika kita bandingkan dengan pemain Liverpool yang lain, kesemuanya berada di belakang Thiago Alcantara. Jadi secara asas kita tahu Thiago mempunyai kualiti untuk beraksi dalam posisi nombor 6. Tetapi persoalan yang lebih penting, apa yang membezakan Thiago Alcantara dengan pemain-pemain Liverpool lain yang sedia ada? So we signed Thiago for different reasons, and only one of it is against deep defending sides. So it's like we improved in that department a lot. I have to say, with all the players who were already there before. We didn't bought the problem, we bought the solution. Dua statistik berikut akan menunjukkan perbezaan yang begitu ketara. Statistik pertama, long passes per 90. Jumlah hantaran jauh yang dilakukan secara purata setiap 90 minit. Thiago Alcantara selalunya melakukan 7.6 long passes per 90 minutes. Dan jika kita bandingkan dengan pemain tengah Liverpool yang lain, lihat saja perbezaan ketara tersebut. Satu lagi statistik yang penting, jumlah dribbles yang dilakukan sepanjang musim 2019-2020. Thiago Alcantara ini adalah satu kualiti yang lebih ada pada beliau berbanding dengan pemain tengah Liverpool yang lain. Lihat saja perbezaan di antara Thiago dan juga Gini Wijnaldum yang berada di tangga kedua. Gini hanya melakukan 41 dribble, perbezaan 30 dribble. 30 kali. Dua kualiti tambahan yang sudah tentu akan dibawa oleh Thiago adalah kebolehan beliau melakukan hantaran-hantaran jauh yang sudah tentu mampu menambah kualiti yang dimiliki oleh Liverpool, terutamanya dalam situasi menyerang dengan fullback melakukan overlap. Thiago mempunyai kualiti melakukan hantaran jauh dengan begitu kemas dan juga begitu tepat, tetapi Thiago juga mampu menerima bola dan advancekan bola tersebut. He will make sure that we keep evolving. Teams adapt, teams try to destroy our plans, and what's most important that we stay unpredictable. And unpredictability means that from each position we can play the last pass, and
we can speed up the game as much as we can, and Thiago does that for us. Tetapi dengan setiap pembelian sudah tentu ada risikonya yang sendiri. Dengan Thiago juga ada dua risiko yang paling penting. Yang pertama, fitness beliau. Kerana sepanjang kerjaya Thiago, beliau banyak mengalami kecederaan dan seringkali terlepas dari beraksi dengan begitu konsisten di atas padang. Isu kedua ataupun risiko kedua adalah sistem taktikal yang digunakan oleh Jurgen Klopp. Sistem taktikal yang digunakan oleh Jurgen Klopp 4-3-3, gegen pressing memerlukan tahap intensiti yang begitu tinggi. Dan Thiago sebelum ini di Bayern Munich beraksi dalam formasi 4-2-3-1 dalam double pivot bersama Leon Goretzka. Jadi sedikit perbezaan dari segi corak taktikal mungkin akan memaksa A, Thiago untuk menyesuaikan diri dengan Liverpool, ataupun B, untuk Liverpool mengubah sedikit corak permainan mereka apabila meletakkan Thiago di bahagian tengah. Kalau korang nak tahu secara konsisten di manakah Thiago akan digunakan oleh Jurgen Klopp, mungkin boleh bermula dengan perlawanan yang akan datang. Perlawanan di antara pasukan Liverpool dan juga Arsenal. Jangan lupa saksikan perlawanan ini pada pagi Selasa yang akan datang, channel 813 ataupun 833. Mungkin kita boleh lihat Thiago beraksi di atas padang, mungkin dari minit pertama ataupun mungkin digunakan sebagai pemain gantian. Jika anda penyokong Liverpool, kongsikan pandangan anda di ruang komen bagaimana Thiago akan digunakan oleh Jurgen Klopp untuk musim ini.